Tiba-tiba satu pagi ni kita orang dikejutkan dengan salah satu tilam kawan kita orang yang tak masuk lagi tu. Dah basah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Pink Channel. Okey, nama aku I. Dan kisah malam ini adalah kisah sambungan daripada Sewa, yang mana kalau korang tak tengok lagi video sebelum ni, aku akan attach dekat mana-mana link dekat atas ataupun bawah ni. Okey. Series episod 2 bagi Sewa. Start. Okey, sebelum tu auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Episod 1 aku dah mention kita stop dekat kawan aku punya mak tidur dekat rumah sewa berhantu ni. Dan lepas tu something happen jadi. Okey, kau tahu apa jadi? Dia macam ni tau. Bila dia tidur rumah kita orang tu, dia baca Yasin tau. Every night dia akan baca Yasin lepas maghrib. Memanglah kita orang mengaku kita orang silap sebab tak buat bacaan apa-apa time masuk rumah tu. Tapi kita orang baca Yasin juga tau, masing-masing sendiri. Tapi mungkin bacaan Yasin kita orang dengan mak kawan kita orang tu macam berbeza lah mungkin niatnya. So kita orang punya Yasin maybe tak power, I don't know. Tapi bila mak kawan aku tu baca Yasin tu, maybe ada something yang triggered dekat dalam rumah tu yang membuatkan dia start kacau kita orang sebulan selepas kita orang masuk. Sebab sebelum tu honestly tak ada apa-apa pun jadi tau. Kita orang okey je dekat rumah tu, walaupun bau tandas tu memang hangis setiap kali masuk. Master bedroom punya tandas aku tak pernah masuk tau. Like aku masuk tengok-tengok je, tapi aku tak pernah pun guna tandas master bedroom tu, melainkan orang owner, kiranya kawan aku yang memang duduk dalam bilik master bedroom tu lah. Sebab aku bilik nombor 3 dengan berdua je dengan kawan aku kan. So bilik air dekat master bedroom tu memang tak ada bau hangis. Masalahnya bilik yang dekat antara bilik nombor 2 dengan bilik 3 punya bilik air tu je yang ada bau tu. Okey, bila dah sebulan lepas tu, tiba-tiba dekat master bedroom ada 4 katil tau, 4 tilam. Dia 2 katil je lah sebenarnya, katil double decker, tapi ada 4 tilam atas bawah kan. So ada 4 orang dalam bilik tu yang sepatutnya tidur situ. Tapi time tu lagi seorang belum masuk. So ada 3 orang je dalam bilik master bedroom tu. Dah bilik master lagi, apa benda aku ni. Time tu tiba-tiba satu pagi ni kita orang dikejutkan dengan salah satu tilam kawan kita orang yang tak masuk lagi tu. Dah basah. And by basah, aku maksudkan tilam tu dah ada air kencing. Air kencing yang macam banyak gila, macam 3 ke 4 orang punya air kencing. And sorry lah kalau kau rasa ini menjijikkan ke apa, tapi ini memang betul-betul terjadi. Serius tau, aku tak tahu kenapa tilam tu basah. Tapi kita orang simpulkan yang itu datang daripada kucing-kucing yang kawan aku bawa masuk dalam rumah tu. Okay, time ni kau masih rasa macam make sense. So kucing boleh berak kencing atas tilam tu kan? Tak, think again. Sebab katil yang kena kencing tu adalah katil atas tau, katil double decker tu. Tilam katil atas tu tak ada tangga tau untuk menghala, untuk naik ke katil atas tu. Faham tak apa yang aku cuba sampaikan? Sebab kawan aku ni, dia kan tak balik lagi, dia macam tak masuk lagi tau. So kita orang tak taruh lah tangga lagi satu tu, yang ada tangga yang katil lagi satu. Sebab kan master bedroom ada 2 katil double decker. So cuma satu sahaja katil double decker yang ada tangga. Satu lagi tu kita orang tak taruh sebab dia jenis yang pisahkan tau. So kita orang tak taruh. Okay, kalau nak fikir logik kan, okay, kita letak daripada sudut kucing-kucing yang kawan aku Q bawa masuk tu. Kepada siapa-siapa yang tak kenal Q tu siapa, aku akan letak link dekat salah satu video aku. Aku ada mention kisah pasal dia, which is tajuk dia Jalan. Dan watak dalam cerita tu adalah Q. Q kena kacau time dia tengah balik daripada universiti mahala ke rumah sewa kita orang time tu. Ada kat video nanti aku taruh Si Q ni bawa kucing seekor tau daripada rumah dia. Nama kucing tu Momo, kucing betina. Dan Momo ni time tu tengah bunting tau. Dan dia jenis yang kucing behave. Dia bukan kucing jalanan yang memang tak reti nak jaga perangai, berak kencing sana sini tu, bukan. Dia jenis yang memang si Q ni ambil daripada rumah dia,
Dan memang kucing tu kucing behave, kucing baik. Q ni memang ada bawa pasir dia semua tahu. Dan dia memang berak dekat situ je. Tak pernah pun dia berak dekat tempat lain selain tu. Tapi tiba-tiba satu pagi ni kita orang dikejutkan dengan tilam yang basah, yang banyak air kencing. Bila kita orang bawa air kencing yang memang hancing, tahu tak? Banyak gila. Like macam basah tilam tu. Macam aku cakap tadi, macam 3 ke 4 orang punya air kencing dekat katil atas. Lepas tu kat tilam atas. Sebab dia tak menitik dekat muka kawan aku yang dekat bawah tu. Kita macam gelak-gelak juga tau sebenarnya time tu. Pasal aku cakap dengan kawan aku, nasib baiklah dia kencing je, bukan berak, bukan tai kan, macam tu. Dan sama aku menyesal dengan apa yang aku cakap. Sebab selepas tu, tak lama, dalam sehari ke 2 hari lepas tu, kita orang dikejutkan lagi bila kita orang bangun pagi. Ada tai dekat tilam yang sama yang dikencingkan tu. Tai lah. Again, sorry kalau korang rasa discuss ke apa, tapi memang ini yang berlaku. Aku tak tahu kalau aku nak taruh nama lain bagi tahi, aku tak tahu nak taruh substitute dia nama apa. So aku panggil tahi je lah. Tapi kalau tengok daripada segi rupa tahi dia tu kan, memang macam tai kucing. Tapi macam mana dia boleh panjat? Mama tu tak pernah panjat mana-mana tilam dekat atas tu. I mean, tak tahulah. Tapi ini macam berkelakar kan, hantu boleh berak atau kencing. Tapi kita orang tak tuduh lah dekat hantu. So mungkin kita orang salahkan benda dekat Momo lah. Sebab dia je kiranya benda yang tak ada akal dekat dalam rumah tu, kalau nak difikirkan. So dia je lah kot yang possibility untuk kencing ataupun berak dekat tilam tu, walaupun dia selalu behave selama ni. Lepas tu si Q ni, dia kan owner kepada si Momo ni, kucing tu kan. Lepas tu dia akan pagi-pagi dia mention kat kita orang, sebenarnya kita orang boleh dengar juga tau, keberadaan bilik nombor 1 sampai ke bilik nombor 3 tu taklah dekat sangat. Sampai sebab kita masuk tutup pintu tau, tapi tak kunci, just macam rapatkan je. Tapi setiap kali pukul 3 pagi akan terdengar suara Momo tau. Suara Momo macam menyau-nyau, macam berteriak, macam kena cekik macam tu. Setiap kali pukul 3 pagi dia akan bising gila. Dia akan jalan keliling rumah. Dia macam lari-lari keliling rumah tu, daripada bilik 1, bilik 2, bilik 3. Macam dia akan lari-lari lah, saya cerita. Dia takkan duduk diam pukul 3 pagi tu. Somehow, tak tahu kenapa, setiap hari macam tu, selepas peristiwa yang kencing berak atas tilam tu. So mungkin itu juga menjadi penyebab, asbab si Momo ni macam melia tau. Maybe ada something yang trigger dia dan membuatkan dia jadi tak betul macam tu. Dan si Q ni, dia sedar tau sebenarnya time Momo kena macam Momo tak betul tu kan. Tapi dia tak nak buka mata, dia kata dia takut. Kita pun dekat bilik lain pun dengar tau suara Momo tu, tapi kita takut nak keluar. Somehow tak tahu kenapa. Lepas tu rumah tu jadi makin macam seram tau. Selepas benda tu, dia macam satu-satu terjadi, satu-satu tertunjuk. Tahu tak bilik air utama yang di antara bilik 2 dengan bilik 3 tu kan, bilik air tu selalu sangat lampu dia mati. Dan bawahannya tu sentiasa ada tau. Sampai kita orang habis keluar rumah sewa tu pun bawahannya tu sentiasa ada. Itu okey lagi lah. Tapi lampu dia tu selalu mati dekat bilik air tu je. Dekat satu rumah okey, lampu dalam bilik air tu selalu mati. Dan kita orang dah panggil banyak kali untuk betulkan. Dan setiap kali betulkan okey, lepas tu tak lama tu dia mati balik. Dia macam sentiasa ada shortage kat mana-mana. I don't know lah, maybe ada short dekat mana-mana. So bilik air tu je yang sentiasa lampu dia termati. So kita orang ni kan ramai dalam rumah tu, ada 9-8 orang macam tu kan. So kalau dah lambat pergi kelas, lagi kalau waktu jadual sama, memang masing-masing macam bergerupu lah nak guna bilik air kan. Lagi kalau bangun lambat dan stuff. Lepas tu bilik air tu kenalah juga digunakan. Mana boleh tunggu satu bilik air je. Lepas tu masing-masing bawa lah flashlight ke apa ke, torchlight untuk suluh kan. Sebab tak nampak memang sentiasa tak ada lampu dalam bilik air tu. Even dah betul kan. Lepas tu aku tak tahu pun sebenarnya dalam bilik air tu ada ulat tau. Aku tak tahu nama ulat tu apa, tapi dia ulat hitam yang macam dia kecil-kecil, dia gerak-gerak kan dekat lantai-lantai tile dekat dalam bilik air utama tu. Sebab kan lampu tu, bilik air tu kan lampu dia selalu tak ada. So kita memang ambil torchlight je. So time mandi tu mana perasan, mana tengok setiap inci ruang dalam tempat tu. Bila kita orang macam, maksud aku tu perasan lah, aku macam tersulur dekat lantai tu. Dah lama sebenarnya hari-hari aku guna bilik air tu, baru aku terperasan dekat dalam bilik air tu
ada ulat kecil-kecil dekat lantai tu. Dan aku tak pakai slipper tau time tu. Dan memang selama ni aku tak pakai slipper pun kalau masuk bilik itu. Lepas tu aku macam, weh, kepala otak dia, selama ni aku mandi ada ulat-ulat kecil di bawah kaki aku. What the? Alah, lepas tu aku tak guna dah bilik itu. Sebab aku bayangkan dalam otak aku ulat kecil tu dah masuk dekat kaki aku, kat tapak kaki aku. Dan dia membiak ke apa aku tak tahu. Tapi aku dah tak guna sejak aku nampak ulat-ulat hitam tu. Sebab aku je yang macam kita orang bilik nombor 2, nombor 3 ni je yang selalu guna bilik air tu. Bilik nombor 1 tak, sebab diorang ada bilik air dia sendiri. Tapi itulah, aku tak tahu lah. Lepas tu benda tak habis kat sini tau. Tadi kan Momo dah mengacau-acau sejak kali pukul 3 pagi. Lepas tu bilik air tu pun satu masalahnya. Lepas tu bila benda dah pelik-pelik jadi, kita orang pun decide untuk panggil ataupun kita nak buat bacaan doa selamat lah kiranya. Finally kan, selepas beberapa bulan duduk dekat situ. Kita ada juga kontak ustaz daripada Darul Syifa. Dan tak apa, itu nanti aku akan mention dekat next episode. So sampai episode ni kita stop sampai sini je, sebab dah malam. So kalau korang rasa cerita menarik, korang boleh tekan button subscribe, like, komen dan share. Boleh juga follow aku dekat Wattpad dan juga akaun TikTok yang aku letak dekat about, dekat bahagian channel ni, okay? Tekepik wujudnya memanggil curiga.